Yo guys, welcome to my video. Ada good news tentang Apple Store dekat dalam Malaysia ni sebab finally kita akan dapat option untuk trade in iPhone untuk dapatkan telefon yang baru. Tapi bukan just iPhone je yang dapat. Sebelum tu, kita nak cerita sikit tentang apa yang baru dengan Apple Store dekat dalam Malaysia dan juga features yang masuk dalam iPhone akan datang dan juga sekarang and a few years back kalau ikutkan. Yang pertama sekali kita nak cakap tentang iPhone 12. Dah lama dah kita tunggu benda ni sebab rumours Apple akan support Qi 2 wireless charger. Sebab ramai orang komplain kata wireless charger is not fast enough sebab support sampai 7.5 watt sahaja tau. So sekarang ni sepatutnya Qi 2 wireless charger ni akan support sampai 15 watt pada iPhone korang. Starting pada iPhone 12 dah start mula dapat software update. So benda tu is a major news juga untuk seorang pengguna daripada tahun ataupun daripada iPhone 12 lagi kalau ikutkan. Yang kedua, katanya iPhone akan support RCS messaging starting bulan April ni, so that korang tak perlu nak tunggu lagi untuk message kawan-korang yang pakai telefon Android tu. Next, Apple dikatakan akan integratekan Google Gemini ke dalam iOS punya software untuk buatkan telefon dia orang kata on par dengan telefon yang lain, so that dapat features yang boleh kata Apple tak dapat nak hasilkan sendiri. So basically Apple tak ada semua teknologi yang baru yang hebat macam apa yang Google ada sekarang ni. Seterusnya, Apple dah support secara rasmi untuk korang trade in iPhone yang lama kepada iPhone yang baru starting daripada iPhone 6 Plus. Maksudnya dekat sini korang boleh trade in tapi pada masa yang sama korang tak perlu nak beli apa-apa tapi just store credit dekat dalam korang punya account untuk Apple ID tu. Wah, bestnya Fazli. Sabar jap. Korang kena tahu detail dulu sebelum pergi trade in korang punya iPhone sebab once korang hantar, there's no turning back. Pertama sekali aku nak beritahu berita baik adalah dia actually dapat harga yang lagi tinggi daripada Apple reseller dekat luar sana, contohnya macam Machines ataupun Switch. Contohnya dekat sini untuk korang jual trade-in iPhone 14 Pro Max storage paling tinggi, harga dia Apple ambil RM3,900 Malaysia. Korang mungkin beli harga dalam like RM7,000 kan. Untuk machine ataupun Switch dekat luar sana ataupun Apple reseller, dia ambil dalam RM3,350 saja. So beza dia dalam RM505 Malaysia. So dekat sini memang Apple akan bagi orang kata advantage daripada Apple reseller dekat luar sana lah. But apa yang korang akan perasan adalah iPhone 15 korang tak boleh nak trade in. Aku tak faham kenapa. Mungkin orang jual iPhone ni untuk beli MacBook Apple. Why not kita tak dapat nak bagi iPhone 15 untuk buat trade-in. iPhone 15 je ke yang tak boleh Fazli? Kalau kan ada lagi. Contohnya adalah iPhone 6 ke bawah. 6S masih lagi boleh. No surprise lah kan. Ni adalah iPhone yang baru. Tapi apa yang kau patut tahu juga, bukan iPhone 15 saja yang dikecualikan. Tapi starting iPhone 6 ke bawah, korang tak boleh nak buat trade-in. So maksudnya tak ada nilai dah iPhone yang bawah tu, okay? Korang kena simpan dah ataupun jual dekat orang lain. But apa yang dia support, 6 Plus ke atas. 6 ke bawah tak boleh untuk korang buat trade-in. Android boleh ke? Apple secara rasminya tak terima Android untuk buat trade-in. But apa yang korang tak tahu juga, untuk Apple dan juga Switch akan support Android punya trade-in. Cuma Apple official je mungkin allergic sikit dengan Android phone. But wait a minute. So bila ada trade-in program, maksudnya akan ada Apple refurbish untuk diorang jual dalam website? Tak. Kenapa? Mari aku explain dekat korang. Apa yang korang patut tahu juga dekat sini adalah iPhone yang korang hantar untuk buat trade-in tu sebenarnya akan pergi ke proses dekat Apple tau. So maksudnya dekat sini korang kena hantar iPhone ni dulu untuk diorang nilai, untuk diorang check, untuk diorang kata disassemble lah. Apa maksud aku disassemble? iPhone yang korang hantar tu sebenarnya dia tak jual balik tau. So dia ambil tu adalah untuk harga loss. What happens after that? Telefon korang no longer exist. So diorang akan disassemble kan telefon tu untuk jadi spare part, untuk jadi orang kata produk yang baru lah. Dia akan cairkan besi emas yang ada dalam korang punya iPhone untuk dijadikan iPhone yang baru. So maksudnya korang yang pakai iPhone yang baru tu sebenarnya dapat iPhone yang di recycle. Bukan tag lah. Dia akan just mold balik, buat apa yang baru dan diguna untuk dijadikan raw material untuk iPhone yang akan datang. Fazli, iPhone je ke yang dia orang terima untuk buat trade-in? Tak. Apple Watch Ultra pun diterima dan juga Apple Watch yang biasa korang beli tu pun
sebenarnya diterima untuk korang buat sebagai trade-in. Tapi tak semualah, and harga pun boleh kata lagi mahal daripada Apple reseller dekat luar sana. Contohnya Apple Watch Ultra ni Apple ambil harga dia RM1,950, tapi dekat Apple reseller dia sebenarnya ambil RM1,805 sahaja. So beza dalam 100 lebih untuk korang dapat pay extra pergi dekat Apple Store instead of pergi dekat Apple reseller. Sekali lagi aku cakap, Apple tak terima dia punya latest punya device, contohnya macam Apple Watch S9 dan juga Apple Watch Ultra 2. Sebelum kau tanya, iPad pun akan diterima juga. Contoh yang aku boleh bagi adalah iPad Pro 12 inch, yang tu harga dalam dia orang ambil RM4,200 untuk 2TB of storage, dan untuk Apple reseller dekat luar sana dia orang ambil dalam RM3,800. So beza dekat sini adalah 400 berbanding dengan official Apple Store. So lagi untung trade-in dekat Apple Store lah basically. But apa yang agak mengelirukan dekat sini adalah dia punya MacBook line, sebab dia orang actually ada banyak sangat line up sampaikan dia orang tak susun dengan betul. Dekat MacBook Pro yang M1, M2, M3 yang tu tak pasti sangat-sangat untuk dia orang actually ambil untuk dibuat sebagai trade-in. So Apple basically akan terimalah semua Apple device yang korang hantar untuk trade-in. Tak. Apa yang Apple actually tak terima untuk buat trade-in? AirTag, Apple TV, AirPods, semua tau. Termasuklah Max, casing, third party punya device, contohnya macam ni lah yang jual dekat Apple Store juga. And then Mac Display. Bayangkan Mac Display tak dapat. But despite dekat semua device yang aku namakan yang tak boleh diterima untuk buat trade-in, diorang, Apple sebenarnya akan terima device tu untuk di-recycle balik. Dia orang terima, tapi kalau tak dapat apa-apa, diorang just disassemble and orang kata buat scrap kan telefon tu untuk korang orang kata get rid lah. Sebab kalau korang tak guna, better korang orang kata hantar untuk recycle je. Alright, korang dah decide untuk trade-in iPhone yang lama untuk beli telefon yang baru. Apa langkah yang korang kena buat and dekat mana untuk pergi tempat untuk trade-in tu? Apple setakat ni tak bagi tahu secara official lagi dekat mana tempat yang korang boleh check directly walk in. So macam mana? Korang pergi dekat official website Apple Store, pilih device yang korang nak beli tu, dekat option bawah tu akan ada option untuk korang masukkan trade-in punya device. Dekat sini korang kena bagi tahu alamat dan sebagainya untuk Apple decide untuk korang sama ada satu, hantar dekat kedai yang diorang pilih, contohnya macam Apple reseller untuk diorang check ataupun untuk drop sahaja, ataupun yang kedua diorang akan hantar satu parcel untuk korang masukkan dan hantar dekat courier untuk hantar balik ke Apple untuk dinilaikan. So korang kena ingat, once benda ni dah korang bagi dekat diorang, there's no turning back. Korang akan dapat nilai kredit saja untuk upgrade kepada telefon yang baru ataupun beli mana-mana device yang korang dah pilih lepas korang hantar tu. So jaga-jaga. Data ke apa-apa ke sebelum tu kena wajib backup sendiri. Dia orang takkan tolong korang. Pendapat aku, Apple memang bagus sebab bagi option ni dekat dia orang punya pengguna, so that dia orang tak terbeban sangat untuk jual dulu lepas tu baru upgrade. Sebab bila ada option macam ni, once dia orang keluarkan device yang baru, pengguna tak adalah macam sakit kepala untuk jual telefon diorang, sebab ada option trade-in instead of nak deal dengan orang lain untuk jual telefon tu. So benda tu akan ambil masa dan juga ambil tenaga lah untuk get rid of telefon lama to be able to receive telefon yang baru. Tapi ada satu benda lah, kalau korang trade-in dengan option macam ni, tak ke korang tak ada phone dulu sebelum korang dapat telefon yang baru? Sebab dia orang akan nilai dulu kan. Tak ada macam direct nilai on the spot dapat telefon baru on the spot. Yang tu lagi better. Tapi yang tu kemungkinan ada waktu dia orang dah launch Apple Store dekat TRX nanti. So ni adalah berita baik sebab banyak sangat benda yang dulunya tak ada sekarang dah ada bila Apple finally masukkan dia orang punya kedai dalam market Malaysia. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!